Bertempat di Dewan Masjid Makbul Teluk Kumba, Pulau Pinang, telah berlangsungnya kursus keibubapaan yang membawa tajuk Ajariku Mencintai Ilmu yang disampaikan oleh Dr. Azlina Rozi Muhammad Ghaffar. Kursus ini dianjurkan oleh Satuan Ibu Bapa dan Guru bersama dengan Pusat Pendidikan Al-Itqan. Ini adalah program pertama yang dianjurkan oleh pihak PIBG yang melibatkan penyertaan ibu bapa dan para muallim dan muallimah. Seramai hampir 200 peserta yang telah menghadiri kursus yang berdurasi hampir 4 jam itu. Menerima kehadiran seawal pukul 8 pagi, para muallim dan muallimah telah menyambut kehadiran ibu bapa yang hadir. Dimulakan dengan bacaan doa bagi memberkati majlis. Ya Allah, segala puji dan syukur kehadirat-Mu. Menyebut yang berbahagia Encik Mustafa, Kansellor Pejabat Pendidikan Daerah Barat Daya untuk memberikan ucapan dan seterusnya merampungkan seminar ini. Program pada hari itu dirasmikan oleh Encik Mustafa bin Hashim yang mewakili Pegawai Pelajaran Daerah bahagian Barat Daya. Beliau merupakan kaunselor di PPD Barat Daya. Dalam ucapan perasmian, beliau meminta para ibu bapa untuk menitik beratkan penjagaan anak-anak di zaman moden ini. Ini kerana banyak perkara yang di luar dugaan yang bakal kita hadapi. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan ada inisiatif yang dibuat oleh Al-Itqan untuk memberi ilmu kepada kita bagaimana untuk kita mendidik anak-anak kita. Kemudian Dr. Azlina telah memulakan kursus dengan satu ceramah yang begitu baik sekali dan para ibu bapa mendengar dengan penuh minat. Berikut adalah beberapa tips yang berguna yang boleh kita kongsi bersama dengan anak-anak kita. Elakkan mendidik anak-anak dengan kaedah kekerasan. Dan mendidik anak kena ada 3 benda lah. Ya? Kena mulakan dengan kasih sayang. Nabi seorang yang sangat penyayang dengan kanak-kanak. Dalam sebuah hadis Nabi cium cucu dia Hasan bin Ali. Dan seorang sahabat tanya, sahabat ni nama Akhra. Dia kata, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium. Jadi apa Nabi kata? Dia kata, man la yurham, man la yarham la yurham. Seseorang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Kalau kita nak anak kita sayangkan kita kena sayanglah dia dulu. Ya, jangan didik dengan kekerasan. Kekerasan akan menerbitkan kekerasan. Itu je. Ya? Kelembutan akan menerbitkan kelembutan. Dan otak manusia ni dia lagi mudah belajar bila dalam keadaan yang tenang, santai dan tidak tertekan sangat. Kalau selalu tertekan, kadang-kadang masuk juga ilmu tu, tapi masuk dengan cara yang keras, dia akan jadi seorang yang keras. Dan sikapnya keras. Susah nak betul ansur dengan orang. Dia percaya pendapat dia je sendiri, orang lain semua nak betul. Susah nak betul ansur. Membentuk keyakinan diri anak-anak dengan memberi ganjaran. Kalau nak anak yang confident, boleh jaga diri dengan baik, tahu tujuan hidup, insya-Allah buat benda-benda yang baik. Kita pun kena jadi orang yang confident juga. Berikan kasih sayang pada anak-anak. Banyak beri penghargaan. Ingat dia, pergi mana-mana pun ingat. Sesekali bagi hadiah. Ibu bapa perlu sedar apa yang dituturkan boleh mempengaruhi otak dan pemikiran anak-anak mereka. Apa yang kita cakap dengan anak kita tu sebenarnya mempengaruhi perkembangan otak dia. Ini banyak kajian ni baru kita tahu benda ni dalam 10 tahun kebelakang ini. Sebelum ni kita tak tahu. Kajian-kajian sains mendapati otak anak-anak dia semakin berkembang. Macam saya sebut tadi, berapa tahun dia ambil masa nak berkembang sampai dia sempurna? Lebih kurang 25 tahun. Sebab tu Nabi kahwin umur 25 tahun. Sebab umur 25 tahun lah umur yang mencapai kematangan berfikir. Apa yang kita masukkan dengan kematangan berfikir? Maknanya dia dah boleh fikir implikasi daripada tindakan dia. Dia dah boleh fikir kalau dia buat benda ni apa akan jadi. Masa dia remaja dia tak boleh fikir sangat. Walaupun dia tahu orang cerita, orang cakap macam tu, tapi dia tak boleh nak bayangkan dan dia mungkin akan buatlah kesilapan tu. Sebab tu kenapa remaja banyak terlibat dengan gejala sosial kan? Sentiasa menggunakan perkataan yang mulia dan baik kepada anak. Misalnya kalau kita kata dia tengah sedih, berikan dia dorongan. Tak apa. Walaupun awak fail, insya-Allah lepas ni awak berusaha, awak akan dapat kejayaan. Ya, bagikan dorongan. Guna bahasa yang baik, kaulan ma'rufah. Ya, ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik dalam surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata kaulan ma'rufah ni termasuklah memberi layanan yang baik, menunaikan hak, kata-kata yang baik. Mengawal emosi, mengawal kemarahan, dan menguruskan emosi dengan baik, insya-Allah. Sentiasa memberi dorongan yang positif kepada anak-anak.
dalam pengajaran kita di sekolah. Jangan ugut dia, jangan ancam dia ke apa. Berikan dia bahasa-bahasa yang baik, pujuk dia, dorong dia. Tak apa, susah sikit nak hafal ayat ni, kamu buat lagi banyak kali. Kalau orang lain hafal 10 kali, kamu ulang 100 kali. Bagi dia tips, jangan marah dia. Guna bahasa yang bermotivasi. Kaulan Maisura, sama juga, dorong dia, bagi semangat. Guna bahasa yang berhikmah, wisdom. Gunakan kreativiti dalam pengajaran. Di rumah ke, di sekolah ke, cikgu-cikgu, gunakan kreativiti. Kat internet ni ada banyak bahan-bahan pengajaran yang baik. Masuk je, download. Kandungan perkataan memberi pengaruh kepada anak-anak kita. Yang pertama, tolong jangan laknat anak-anak. Maki hamun, sumpah seranah, bahasa melaknat ni jangan gunakan, tidak sunnah. Kadang-kadang orang kata dengan saya dulu pun mak bapak saya maki hamun juga. Pasti saya jadi orang juga. Sebagai ayah, perlu sentiasa memberi nasihat dan menjadi contoh kepada anak-anak lelaki khasnya. Ibu bapa yang banyak memarahi anak di rumah dengan kata-kata yang negatif. Sumpah seranah, maki hamun, mencela, mencarut dan sebagainya. Allah larang kita sebenarnya dalam surah Al-Hujurat, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Janganlah memanggil dengan gelaran yang buruk. Jadi jangan melaknat anak-anak kita. Tiap-tiap hari kita panggil dia bodoh, lama-lama dia bodoh tak? Bodoh lah sebab tu doa. Banyak juga kes saya jumpa ya. Saya selalu tanyalah dengan ni, kat rumah bapak bercakap tak? Kebanyakan yang favourite ialah bapak tak bercakap. Bapak-bapak tolong cakap dengan anak. Anak-anak kita dah hargakan perhatian dan kepimpinan daripada bapak. Anak lelaki itu utamanya. Sebab dia akan membesar jadi lelaki, jadi suami, jadi bapak. Dan dia nak belajar daripada siapa? Daripada bapak dia lah. Kan? Jadi didik dia, bawa pergi surau, bawa pergi masjid, dengar ceramah. Balik tu berbincang, bersembang. Apa yang dapat daripada ceramah tadi ke, bawa pergi solat. Solat jemaah. Kalau dia tak nak pergi surau, tak apa. Tapi jadi imam dekat rumah. Kan? Awak jadi imam kat rumah, ayah nak pergi solat, awak dah lambat dah, tak mandi lagi. Pergi mandi, jadi imam dengan mak, dengan adik. Diharapkan tips-tips ini akan digunakan oleh para peserta dan ibu bapa di luar sana dalam membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Dalam membentuk sasiah anak-anak yang berakhlak adalah bukan salah satu tugas yang mudah. Pihak sekolah dan ibu bapa perlu berganding bahu untuk sama-sama melahirkan generasi Rabbani. Itqan Tim Media juga berkesempatan menemu ramah Dr. Azlina Rozi sendiri untuk berkongsi beberapa tips lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya penceramah Dr. Azlina Rozi Muhammad Ghaffar, iaitu doktor psikologi, klinikal psikologi daripada Hospital Pakar An-Nur. Jadi doktor, soalan saya, apakah pesanan yang doktor boleh buat kepada ibu bapa yang tak sempat nak hadir program kita pada hari ini? Terima kasih. Kepada ibu bapa semua, diharap dapat mengambil berat tentang dunia yang anak-anak kita berada sekarang, yang berbeza dengan dunia kita. Anak-anak sekarang terdedah dengan teknologi dan mereka lebih ke hadapan sebenarnya daripada kita di dalam menggunakan teknologi. Tetapi otak mereka sebenarnya belum mampu untuk berfikir secara matang di dalam menggunakan teknologi. Jadi kerana itu ibu bapa harus memantau penggunaan teknologi, mengawal penggunaan teknologi iaitu gadget, internet dan sebagainya, serta meletakkan peraturan kepada anak-anak di dalam penggunaan teknologi. Di samping itu melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan Islam, supaya insya-Allah anak-anak itu akan membesar dengan terpelihara emosi mereka, spiritual, intelektual dan sebagainya, dan dapat menjadi seorang insan yang dapat memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan Islam dalam keadaan emosi dan mental yang sejahtera, insya-Allah. Wakil PIBG, Encik Muhammad Fardaus selaku Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Rendah Al-Itqan. Jadi pada pandangan Encik Fardaus, adakah program-program yang macam ni perlu diteruskan dan perlu dibaik pulih? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First sekali, ini adalah program yang pertama yang orang kata joint venture antara PIBG dan juga pihak sekolah. Dan saya tengok sambutan antara pihak sekolah, ibu bapa sungguh meriah.
dengan sambutan yang begitu ramai antara ibu bapa yang melibatkan diri dalam program ini, dan saya harapkan program ini dapat diteruskan di masa akan datang supaya kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara ibu bapa dan juga pihak sekolah. Di samping itu kita juga dapat menitik beratkan pembelajaran anak kita. Salah seorang peserta yang ditemui juga sangat berpuas hati dengan kursus kali ini dan mengharapkan ia akan dilaksanakan lagi di masa akan datang. Yang Encik Latif, boleh saya tanya, apakah komen yang Encik Latif boleh dapat daripada program macam ni? Alhamdulillah lah, satu program yang memang baik, membuka minda kepada ibu bapa, terutamanya cara mendidik anak yang betul, terutamanya dari segi aspek psikologi kepada budak-budak. Maklumlah kan, setengah-setengah daripada kita ni belajar ni melalui cara yang tradisional, mengikut apa yang ibu dan ayah kita semasa kita masih kecil dulu. Jadi melalui cara yang baru, teknik yang baru daripada penceramah tu memang satu perkara yang amat baik sekali lah. Dia juga membuka minda kita kepada aspek yang lebih penting, terutama sekali mengenali anak-anak kita. Bagaimana psikologi, cara pemikiran dia, bagaimana mereka memahami tindak tanduk ataupun apa yang kita tutur katakan. Mungkin betul jugalah sebagaimana penceramah tu kata, kan, apa yang dia faham, apa yang tersirat mungkin dia tak dapat memahami dengan cara yang sebagaimana orang dewasa memahaminya. Jadi bagi saya memang satu perkara yang amat baiklah. Dan saya alu-alukanlah sekolah kalau boleh buat lagi, kerap lagi program-program yang berbentuk demikian. Sekian, saya Muallim Haziq daripada tim media Al-Itqan. Secara keseluruhannya, bolehlah disimpulkan bahawa kursus keibubapaan kali ini telah berjaya memberi pengisian yang berguna kepada ibu bapa yang hadir. Banyak ibu bapa yang inginkan kursus seperti ini diadakan lagi kelak. Kami dari pihak Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Al-Itqan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan juga kepada Dr. Azlina Rozi dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus kali ini. Ajariku mencintai ilmu kerana ilmu itu pelita hidup. Kami dari Pusat Pendidikan Al-Itqan komited ke arah kecemerlangan.